Okay, Assalamualaikum and good day to all of you. So this will be the continuation of part 2 from chapter 1, the Asia. Okay, so kita dah masuk part yang ketiga. So part 3 ni kita akan tengok negara-negara di bawah East Asia. So there are few countries bawah East Asia ni yang kita akan belajar. For example, Japan, China, and then Macau, and also Mongolia. So kita akan tengok a few countries, termasuk South and North Korea. Okay, so kita akan tengok juga dengan beberapa karakteristik, dan kita macam biasa kita akan mulakan dengan few introductions about East Asia and then followed by the countries. Okay, so without further ado kita start dengan introduction dahulu. Alright, so introduction of East Asia. East Asia consists of North and South Korea, People Republic of Macau, Japan, Taiwan, Hong Kong and Macau. So these are the countries under East Asia. Okay, and the opening of China to mass tourism in 1978 lead to increased number of visitor to all of the country of the area. So the spark lah permulaan tourism dekat area East Asia ni bermula dengan China. Sebab China buka dia punya pintu kepada tourism pada tahun 1978. Okay, Hong Kong and Japan serve as the gateway to China. Dulu, China ni, dia negara komunis. So, negara komunis ni dia sangat sensitif terhadap orang luar. So, dia tutup negara dia daripada orang luar. Dan kalau nak masuk ke China, kita kena pergi Hong Kong ataupun Jepun untuk masuk ke China. Tapi sekarang tak ada lah. Okay, so tu yang pada tahun 1978 tu semua orang dah boleh masuk lah. Sebelum ni kena lalui Hong Kong ataupun Japan. So East Asia is a diverse region economically and geographically. Okay, so dekat East Asia ni dia ada banyak sangat ekonomi yang power lah dekat area dia, iaitu China, okay, satu, and then ada Korea dan Japan. So ni 3 buah negara dengan Taiwan satu lagi. Ni negara-negara yang dipanggil sebagai tiger economy. Okay, dia dalam point last ni. Alright, so tiger economy ni dia punya dari segi ekonomi tu sangat hebat lah compared to negara-negara di Southeast Asia. Okay, kita sambung lagi. Physical features pula, introduction. East Asia, it has a long tradition of civilization and human occupancy, with China be the world most populous country. China negara yang paling ramai penduduk. Sekarang ni penduduk dia dah cecah 1.06 billion. So bayangkan, dunia ni ada 6 billion. So 1/6 daripada manusia kat dunia ni duduk di China. So bayanglah berapa ramai orang di China. Sebab dia daripada dulu lagi, tak tahulah, daripada zaman dinosaur rasanya ramai manusia dah duduk dekat China. Sebab China ni boleh katakan permulaan peradaban lah. Banyak kita tengok cerita-cerita China lama kan. Dia orang zaman hantuah dulu pun, zaman tu pun dah ramai penduduk dah. Right, sebab dia civilization dengan human occupancy dia sangat awal. And then the region's culture developed essentially in isolation and reflects the influence of China. So kebanyakan culture dekat area tu semuanya nampak influence daripada China. Kalau kau tengok tulisan dia macam lebih kurang, orang dia pun lebih kurang, budaya dia pun lebih kurang. Tu sebabnya China lah dia punya punca dia. Sebab China ni dia punya flavor of culture tu sangat kuat. Dia merayap sampai ke Korea, sampai ke Jepun, Taiwan pun lagi lah. Okay, so dia punya culture tu hampir sama lah semuanya. Modern Chinese, Japanese, Korean culture are each distinctive. Okay, tetapi zaman sekarang disebabkan oleh evolusi, budaya Japan dengan Korean ni dah mula berubah, dah mula lain lah. Contoh kat Jepun bahasa dah lain, Korea pun bahasa dah lain, tapi dia lebih kurang daripada asal usul Cina tu lebih kurang. Okay, so dari segi pakaian dah lain, makanan dah lain. Okay, tapi Jepun dan Korea pun tak adalah jauh beza sangat kan. Okay, so Japan illustrate the limited resource base does not doom a country to poverty. Kalau kita ikut sejarah Japan ni kan, dia pernah dibom oleh US pada tahun 1947. Okay, sebab dia buat serangan atas Pearl Harbor kan. And then Japan ni pun pernah alami banyak zaman-zaman kejatuhan, iaitu zaman dia ada penyakit, yang mana ramai mati, and then zaman gempa bumi, zaman tsunami, and then zaman perang. So tapi Jepun tidak pernah mengaku kalah. Ni yang spirit yang ramai orang akan nak tiru ni. Orang kata semangat samurai ni, semangat Jepun ni. Sebab Jepun dia sanggup bangun daripada tak ada apa-apa sampai dia orang boleh maju pada hari ni. Tu kelebihan Jepun lah. Okay, dan Jepun ni pula dari segi sumber dia limited resource base. Maksudnya
Dia tak macam Malaysia. Malaysia dia, kita ada minyak, kita ada lombong, kita boleh buat kita punya kita punya tenaga elektrik sendiri. Tapi di Jepun dia punya sumber tu sangat limited. Dia tak ada minyak, dia tak ada pelombongan yang besar-besaran sebab negara dia sangat kecil, dan negara dia pula penuh dengan bukit. Jadinya macam mana kita nak bercocok tanam dari segi makanan, agriculture, dari segi ternakan lembu, makanan tu lah especially, diorang boleh survive. Tengok macam mana diorang boleh hidup. Okay, individual countries, South Asia, Taiwan and China have rapidly developing economies. So ni negara-negara tiger economies ni lah. Okay, tourism in East Asia. So macam mana tourism dekat East Asia ni? So first point, the mystic of Oriental culture attracts many time tourists, especially to China. Okay, first time tourist ni adalah turis yang pertama sekali sampai ke China. Maksudnya sebelum ni dia tak pernah pergi ke China. Okay, sebab China ni dia famous dengan Oriental culture dia. Sebab budaya dia, orang pakai cheongsam semua tu kan. Semua yang kita berminat tengok dia punya culture sebab culture dia lain. Okay, so tu tarikat utama di China lah. The opening of China to international tourism at the beginning of 1978 changed tourism destination in the region. So 1978 dia mula buka pintu, orang kata pintu sepadan dia kepada orang luar. So bila dia buka pintu sepadan dia kepada orang luar, so dia boleh orang kata meningkatkan lagi tourism dia dengan secara drastik lah. Okay, and then number 3 kat sini, point number 3 dia cakap cultural tourism is the major factor of international tourism. Tu paling utama lah. Dekat Asia ni tarikat utama kita adalah culture. And then China population makes its potential for domestic tourism the largest in the world. So disebabkan oleh populasi diorang 1 billion, itu saja dah cukup untuk buat domestic tourism yang sangat maju. Okay, bayangkan kalau kita buat business tourism, business pasal for example hotel. Kalau kita boleh capture market China ni sahaja, kita dah ada 1 billion punya customer. So bayangkan besar dia tu. Macam kat Malaysia ni kita baru ada 30 juta. Jadi kalau 30 juta nak grab business tu tidaklah sehebat kalau kita boleh grab 1 billion. So bayang betapa hebatnya China ni lah. Tu sebab China ni boleh maju. Sebab satu, penduduk dia ramai. Nombor 2, dia punya semangat tidak putus asa tu sangat tinggi lah. Okay, alright, so kita tengok next. First country yang kita akan pergi adalah Japan. Okay, so Japan ni kalau kau tengok dalam peta, dia punya karakteristik dia, ada karakteristik di sebelah dia tu. So dalam peta kau tengok, dia Japan ni sebuah pulau, dan dia terbagi pada beberapa buah pulau utama. Kita start daripada atas. Dia bermula dengan Hokkaido di paling utara, and then ada pulau Honshu, and then ada pulau Shikoku dan pulau Kyushu. So kat Kyushu ni pula dia ada pulau kecil-kecil lagi. Bawah ni yang ada petak kecil ni, dia ada sambungan pula kat atas ni. Okay, so ni dia ada Tokahara Shoto, Anami Shoto, Okinawa Honshu, Miyako Shoto dan Yakiyama Shoto. So ni pulau-pulau kecil yang berada di bawah Kyushu Island lah. So dia ada sambungan lagi bawah tu. Okay, so Japan, dia punya capital adalah Tokyo. So Tokyo ni terletak di sini, dia berhampiran dengan Yokohama. Okay, so Mount Fuji pun terletak di situ, and then dia punya parlimen adalah parliamentary democracy. So dia adalah perlembagaan lah. So dia orang ada raja sebenarnya, Raja Jepun. Dan Raja Jepun ni dia tidak high profile. Orang tak kenal sangat dia. Dan saya sure korang pun semua pun tak pernah dengar pasal Raja Jepun. Dulu zaman Jepun jajah di Malaysia, jajah tanah Melayu ni lah, askar dia sanggup mati demi Maharaja Jepun dia. So bayangkanlah pada masa itulah keadaan orang kata keadaan semangat diorang sayangkan kepada raja diorang dulu. Alright, so Maharaja Jepun ni sangat, orang kata sangat terkenal dululah. Sekarang dia dah low profile, dia pun dah tua dah. Alright, dan dia ada beberapa orang orang kata anak lah yang akan menjadi dia punya pewaris tahta. So Jepun ni ada dia punya sistem raja. Okay, and then size kecil je, 145,856,000 square miles. Okay, and then language is Japanese. Japanese ni sangat menarik.
bahasa dia seorang je, orang lain semua kena belajar bahasa dia. And then religion is Shintoism, Buddhism and Christian. So Jepun ni dia banyak budaya Buddha lah. Shintoism ni dia ada adik Buddha jugalah. Okay, and then currency is yen, Japanese yen. Alright, and then population is 127.1 million. So sangat ramai, penduduk Jepun ni sangat padat. Tu sebab kalau kau tengok dalam kartun macam mana rumah dia orang kan, so it's very tight corner lah. Tu sebab dulu masa perang dulu, Jepun jajah banyak negara sebab dia nak memperkembangkan populasi dia sebenarnya. Sebab dia tak cukup tanah, tapi penduduk dia ramai. Tu sebab dia jajah negara lain. Dan lagi satu, dia tak ada sumber. So tapi pada kesudahannya dia terpaksa balik ke pulau Jepun ni je lah. Okay. Alright, so dari segi physical characteristic, Japan is a series of island extending 1,400 miles from north to south. So dia sebuah pulau yang panjangnya 1,400 batu daripada utara sampai ke selatan. So island has a peak of volcano of chain, ring of fire resulting a periodic destructive earthquake. Ni kelemahan di Jepun. Dia senang dilanda gempa bumi dan dia ada banyak sangat gunung berapi. Sebab Jepun ni sebenarnya pulau ni, kalau kau tak ada peta ni, sebenarnya kalau kita cross ini, ni adalah laluan gunung berapi sebenarnya. Yang saya baru lukis tu lah. So laluan gunung berapi ni, so boleh katakan Jepun ni dia punya bentuk muka bumi didominasi oleh bukit-bukit gunung berapi ni. Okay, and then hilly and mountainous terrain of 3/4 of Japan limits the area that sustainable for agriculture. See, kelemahan dia lagi, 3/4 daripada keseluruhan Jepun ni adalah bukit. Jadinya macam mana kita nak bercocok tanam, macam mana kita nak menternak. So basically agriculture diorang memang susah lah. Okay, and settlement concentrated in the coastal plain. So ramai orang duduk dekat tepi pantai, level land and small valley between hills and the narrow river valley. So kebanyakannya penduduk dia ramai duduk di kawasan sungai, di kawasan lembah antara dua bukit. Okay, sebab dekat atas bukit susah nak duduk kat sana, nak naik, nak turun, and then nak tanam apa-apa kat sana susah. Okay, climate pula di Japan ranges from humid subtropical to humid continental. So Jepun ni senang cerita dia ada 4 musim. Dia ada musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim salji. Alright. And then in the northern area of Japan has a humid continental climate. Dekat northern Japan ni boleh katakan almost lebih pada separuh tahun tu akan salji. Dia sejuk kat sana. And commonly experience snowfall in the winter season. Okay, so kebanyakannya musim dia yang kalau nak main ski, nak main salji, semua dekat belah utara, kat Hokkaido tu lah. Okay, in the southern pula, humid tropical climate where warm and humid in summer and moderate and wet in the winter season. So di bawah belah selatan ni suhu dia agak suam lah. Okay, yang mana dia ada tropical, hampir ke arah tropical punya weather. Okay. And then tourism pula di Japan. Okay, di Japan tourism ni secara sejarahnya historically do not look tourism as a major foreign income. So dulu Jepun ni dia tak pandang tourism ni sebagai satu industri. Diorang just anggap tourism ni hanyalah industri yang baru nak naik. Jadi diorang tak fokus, diorang lebih kepada manufacturing dan teknologi. Tu Jepun. Okay, itu sebab engineering diorang hebat. Okay, in 1990s barulah Jepun has taken an active role in promoting inbound tourism. So in 1990s, 1990-an baru bermulanya Jepun dalam tourism. Sebelum tu dia hanya fokus kepada perkilangan, pada kejuruteraan, itu yang lebih kepada Jepun. And the government involved both domestic and international tourism with offices in many cities of the world provide information about tourism to Japan. So taktik tourism di Jepun ni, dia nak promote tourism ni dengan membuka ibu pejabat tourism Jepun di merata bandar di seluruh dunia. Termasuk di Kuala Lumpur pun ada pejabat tourism Japan. Okay. They also established number of program and offices to develop a broad variety of tourist attraction in Japan while maintain quality of natural environment setting. So di Jepun pun diorang buka banyak office tourism dan juga diorang buat banyak event. Event je yang boleh meningkatkan lagi bilangan pelancong. And then maintain the quality of natural environment setting. Sebab Jepun ni dia famous dengan dia punya alam sekitar. Sebab Jepun ni kalau kita cross dalam kepala otak kita, kita teringat bunga sakura, kita teringat Mount Fuji, kita akan teringat dia punya suasana kebersihan dia tu. So Jepun ni memang famous dengan dia punya alam sekitar lah. Okay, so sambungan lagi, tourism ni dekat Jepun ni dia ada 3 faktor yang melimitkan, yang menghadkan perkembangan tourism di Jepun. So apa yang mempengaruhi tourism di Jepun?
Okay. Number 1. Its prime attraction are culture, history, customs and tradition that appeal to a relatively narrow segment of long-haul tourist market. So, first kali tourism dekat Jepun ni, tarikan dia hanya budaya, sejarah dan juga custom, iaitu adat lah. So, tarikan yang macam ni selalunya tidak begitu mampu untuk menarik pelancong. Tak semua orang suka tengok culture. Okay? Ada yang minat benda-benda lain macam mungkin pergi shopping atau melancong untuk orang kata cuaca, untuk for example untuk tengok taman tema. So Jepun ni kebanyakannya culture adalah main attraction je. So agak susah untuk tarik pelancong datang ke sana. Tu satu faktor yang pertama. Faktor kedua, keburukan dia adalah Jepun ni bahasa dengan budaya dia lain pada orang lain. Bahasa Jepun dengan budaya orang Jepun hanya orang Jepun je. So orang lain tak boleh nak faham. So bila kita pergi ke sana, dia menjadi penghalang. That deters people. Deters ni maksudnya jadi penghalang untuk orang datang. So kalau kita nak pergi Jepun, kita kena belajar bahasa dia dan kita kena belajar culture dia, cara dia makan, okay, makanan dia macam mana, perayaan dia. So dia menghalang sedikit lah, menjadi penghalang untuk orang datang ke sana. And then number 3, dia kata high travel and land cost limit market demand. So nak pergi Jepun ni bukan murah ya. Sebab kat Jepun ni dia punya barang makanan mahal, sebab sumber dia sangat limited. So dia terpaksa naikkan harga. Even kalau korang nak naik train pun mahal harga dia. Okay, so dekat Jepun ni kalau turis, dia tak mesra lah sebab hanya ada banyak duit saja boleh pergi ke Jepun. Okay, so tu kelemahan ni. Okay, saya nak highlight sikit untuk 3 faktor ni. This is very important factor. Sebab faktor ni korang kena letak dalam saya punya handbook. Okay, dekat negara Japan, pastikan kalau letak dalam handbook dekat tourism characteristic under Japan, sebab ni is very important points yang saya selalu tanya dalam exam, dalam test dan juga quiz. Alright, so pastikan korang tulis 3 faktor ni dalam tourism characteristic di bawah Jepun. Okay, and then next kita sambung sikit. Dari segi statistik, berapa ramai orang yang datang ke Japan. So largest origin countries are South Korea. Paling ramai datang ke Jepun adalah South Korea, 18%, Taiwan 20.8 dan United States 16.2. So combination of 55% daripada total visitor. Ni tahun 1999 punya data lah. Alright, so paling ramai South Korea sebab jiran lah. Taiwan pun sebab lebih pada business engineering lah. Okay, sebab Taiwan dengan Jepun ni dia dua-dua negara ekonomi yang agak kuat lah. And then United States datang ke Jepun sebab kita United States ni masih ada dari segi sejarahnya, dia ada business lah dengan Jepun ni. Okay, okay. And the most popular time to visitor is October. October ni adalah musim summer, musim panas dekat Jepun. Dia dah nak masuk ke musim luruh dah. So masa ni banyak gambar-gambar yang lawa lah boleh diambil masa berada di Jepun. Contoh bunga sakura gugur, daun-daun gugur. So lawa di Jepun ni sebelum musim winter. Dan musim winter adalah paling rendah. Sebab tak ramai orang datang Jepun masa musim sejuk, sebab dia terlalu sejuk. Dan bila nak buat aktiviti kat luar pun sangat terhad. Okay, and then decreasing work days and increasing prosperity of the country begin to overcome cultural restraint. Disebabkan oleh bilangan hari bekerja mula berkurangan, lepas tu kekayaan pun mula meningkat. Okay, so boleh menyebabkan halangan dari segi budaya ni pun dah mula menurun lah. Alright, so semua orang dah boleh travel, semua orang boleh berjalan. So tak ada masalah dari segi travelling. Okay, dari segi transportation pula di Jepun dia ada international air service connects Tokyo, Osaka and North America to the rest of the world. So dari segi international flight dia semua perfect lah, semua ada connection. And then there ada development of airport in 1994, Kansai International Airport. Okay, 1993 dia ada bina second terminal Narita, increase Japan accessibility. So dia ada banyak airport sebenarnya kat Jepun ni, dan antara airport yang terkenal adalah Kansai dan Narita lah. Express train begin to operate in 1991 from Narita Airport to Tokyo, increase access to Tokyo from Narita. Narita ni quite far from the airport. Okay, airport Narita ni macam KLIA lah, ke KL. Dia orang ada high speed train, bullet train sebenarnya. So dia laju lah untuk sampai ke bandar Tokyo tu lah.
Okay, and then Japan has excellent domestic air service and efficient rail service in the world. Japan ni dari segi kereta api dan kapal terbang memang terbaik. Sebab dia memang selalu on time dan dia punya disiplin sangat tinggi. Tu sebab dia punya kereta api tu sangat hebat lah. Okay. So ni gambar transportation dia. Yang ni adalah gambar Narita Airport. Narita Airport ni sangat hebat Dia bina di atas pulau buatan manusia. 100%. Tak ada langsung tanah dekat bawah tu. And then bawah tu sebelah tu dia ada bullet train. So bullet train ni biasalah terkenal di Jepun lah. Okay, dia boleh bergerak lebih daripada 300 km sejam. Okay. And then tourist destination attraction di Jepun, Japan ada Hokkaido, Tohoku, Tokyo and its region, Japanese Alps, bukit untuk salji dan orang pergi boleh main salji kat situ. Ada Kansai region, Chogoku, Kyushu, dan last sekali Okinawa and Ryukyu Island. So ni daripada utara sampailah ke selatan. Selatan di bawah adalah Okinawa dan Ryukyu Island. Okay. So dia tarikan kat sini berubah berdasarkan lokasi dia lah. So kalau di utara ni famous dengan ski, dengan salji, and then makin turun ke bawah yang panas ni dia lebih kepada tarikan sama, iaitu percutian musim panas. Okay. Alright, di South Korea pula. Okay, kita move to the next country, second country, iaitu South Korea. So South Korea ni dia punya capital adalah Seoul. Okay. And then dia punya capital terletak di tengah-tengah. Okay, tengah-tengah South Korea ni lah. Okay, and the government is republic with centralized power. Okay, so Korea ni dia tak ada raja dan dia diketuai oleh seorang presiden lah. Okay, dan presiden Korea ni dulu dia pernah republic sebab dia dulu dah terpisah daripada North Korea. Dulu Korea Utara dengan Selatan ni satu buah negara, tapi dia orang terpisah disebabkan oleh fahaman politik yang berbeza lah. Okay, and then language is Korean. Again, dia macam Jepun juga, ada bahasa dia sendiri. And then ethnic division Korean dan Chinese minority. So dia ada juga orang Cina tinggal di Korea lah. And then religion Buddhism, okay, dia ramai orang Buddha, Christianity, Shamanism dan Confucianism. Shamanism dengan Confucianism ni lebih kepada Buddha lah sebenarnya. Okay, fahaman mazhab yang berbeza sahaja. Okay, dan Christianity lah. Dan currency dia adalah won, W-O-N. And the population is 48.8 million in 2001. So penduduk dia pun agak ramai, lebih ramai daripada Malaysia sebenarnya. Okay, so dalam peta ni kau tengok South Korea ni dia berjiran dengan Japan. Japan duduk di bawah ni, di sebelah kiri ni. Sebelah kanan. And then di sebelah utara dia ada Korea Utara. So dia bercantum dengan benua Asia yang tanah besar tu lah. Okay, so dia ada beberapa pulau kecil di sekeliling dia. Okay, dia ada pulau Jeju. Okay, so tu antara tarikan-tarikan dia lah. Jeju Island ni pun terkenal dengan tourism juga. Okay, so dia ada Incheon International Airport yang untuk masuk ke negara dia lah. Okay, laluan masuk. So kita tengok physical characteristic di Korea ni macam mana bentuk muka bumi dia. First kali dia kata occupies the southern portion of a mountainous peninsula. Okay, kalau ikutkan sebenarnya Korea ni, dia tengah-tengah Korea tu dia ada bukit, dia ada gunung. Okay, dan gunung ni bercantum dengan Korea Utara. So Korea Selatan ni dengan Korea Utara dia bercantum disebabkan oleh bukit ni lah. Okay, and consists of two major landform, coastal zone and hilly backbone. Dia dua je. Dia ada belah pantai dan juga belah bukit di tengah-tengah tu. And the concentration population is in coastal zone. So ramai duduk di tepi pantai. Okay, so most rugged area are mountainous in the east coast and central interior. So kawasan-kawasan bukit ni selalunya tak ramai orang duduk lah. Selalunya kawasan-kawasan yang rugged lah, kawasan yang tak ramai penduduk. And then the climate is hot and rainy in summer and cold and dry in the winter. Walaupun climate is hot and rainy in summer ni, tak adalah panas mana pun. Dia tak akan panas macam Malaysia lah. Dia lebih pada panas dia macam 20 lebih. Okay, so time tu bagi dia adalah musim panas. Musim sejuk dia memang akan turun salji lah. Okay, dia 4 musim juga. Alright, tourism di Korea. Tourism is considered as national industry in the government works to improve the industry and promote increased tourism to Korea. So tourism ni adalah industri utama di Korea. Dan government dia cuba untuk memperbaiki industri ni dan sentiasa promote tourism ke Korea ni lah. Okay, and then tourism has increased dramatically outgoing and incoming tourists. Okay, tourism di Korea ni memang meningkat dengan begitu mendadak. Okay, so dia ada beberapa event yang mempengaruhi tourism ni. Contoh Asian Games, dia menjadi tuan rumah, dan juga Olimpik pada tahun 1988. Ini menyebabkan tourism punya industri meningkat dengan lebih hebat, dan juga infrastruktur dia.
Bila kita jadi tuan rumah ni, kita akan bina airport baru, kita akan bina kereta api baru, kita akan lebih meningkatkan fasiliti kita sebab kita jadi tuan rumah, orang datang rumah kita, so of course kita akan upgrade. So dia memberi manfaat kepada tourism juga pada masa yang sama, dan juga penduduk dia lah. And then Japan is the major visitor with 46%, 46% yang datang ke Korea adalah orang Jepun. So it's very simple lah yang tu, sebab dia sebelah-sebelah. Okay, and 9.5% from US and 9% from European. So tak ramai daripada US dengan Europe, sebab again masalah bahasa dan juga culture yang berbeza. And dia ada visit Korea yang mana dia menggunakan bintang-bintang K-pop untuk mempromosikan tourism dia orang. Di Malaysia ni pun Korea punya K-pop ni pun baru muncul tahun 2000, tak silap saya 2010, 2012 macam itulah permulaannya meletup Korea ni. Bawa dia punya K-pop punya culture datang ke sini, so kita pun tertarik untuk pergi ke Korea. Tu memang dia punya campaign lah. Transportation di South Korea, international connectivity is good, so semua flight international ada ke Korea, dan juga dia ada flight ke Jeju Island dan juga ke negara-negara lain dalam South Korea tu lah. And then there are extensive intercity air, rail and bus service. So dia punya public transportation, dia punya transportation setempat dia memang perfect lah. Ada juga flight antara bandar dalam negara dia. And then cities as excellent local bus. Okay, dia ada bus, dia ada subway, dan dia juga ada taxi macam negara lain lah. And then tourist destination attraction yang famous Seoul, iaitu capital, okay, Puyo, Gyeongju dan Jeju Island. So ni antara tempat-tempat yang menarik di Korea Selatan. Okay. Alright, so next country, yes, North Korea. North Korea ni saya tak pergi banyak benda lah, sebab North Korea ni dia negara komunis, dan bila negara komunis ni dia tidak membuka pintu dia kepada orang luar. So tourism sebenarnya tak ada pun dekat North Korea. Tapi North Korea ni kita kena tahu yang dia ada, supaya nanti dari segi geografinya kita kenal kat mana Korea Utara ni. Okay, so capital is Pyongyang. That's the name of capital for North Korea. Terletak di tengah-tengah di North Korea dalam peta ni. And then dia pergi jiran ni, korang boleh tengok dia bersempadan dengan Rusia dan juga China. So Rusia di utara dan China di sebelah barat laut dia. Okay, and then bawah dia ada South Korea. Okay, and then government dia adalah communist state. Okay, dia diketuai oleh seorang diktator, iaitu saya tak ingat dah nama diktator dia tu, tapi dia adalah anak kepada yang mencetuskan revolusi Korea Utara ni. Okay, and then size dia adalah 47 square miles, so it's quite a big country. And then religion is Buddhism and Shamanism. Alright, so mostly dia orang mengingat agama Buddha lah. And then their currency is won. Okay, Korea won, same as South Korea. And then population is 22 million, so tak ramai. Okay, so beberapa orang je lah tinggal di Korea ni, Korea Utara ni. Okay, so kalau kau tahu dah peta, dia bercantum dengan benua Asia yang besar lah. Okay, dan dia duduk di antara South Korea dan juga China. Okay, dan dia bersepadan dengan Rusia lah. Okay. Alright, physical characteristic di North Korea. Democratic People of Republic of Korea occupies the northern portion of the mountainous peninsula. So kawasan North Korea ni sebenarnya kebanyakannya bergunung ganang, dan dia duduk di sebelah utara. Consists of numerous range of moderate high mountains and hills separated by deep narrow valleys and small cultivated plain. So North Korea ni kebanyakannya gunung ganang, dan dia ada beberapa lembah dan juga beberapa kawasan untuk bercocok tanam lah, tapi sikit lah. Climate is temperate in summer and cold in winter. So senang cerita, North Korea ni sangat sejuk. Musim winter dia memang garanti akan salji lah. Cuma musim panas dia tu, dia memang sangat sejuk lah. Dalam less than 10 Celsius lah. Sebab suhu kat sana memang sangat sejuk, sebab dia orang duduk lebih utara daripada Korea. So dia makin ke atas. So makin ke atas, dari segi geografinya dia akan makin sejuk. Okay. And then transportation di North Korea, international connection is through countries that have diplomatic relation with North Korea, such as China. So nak pergi North Korea ni, dia kena melalui China sebenarnya. Dia tak boleh simply masuk. Dululah sekarang ni boleh nak masuk, tapi dia mesti atas jemputan sahaja. Nanti kat tourism characteristic dia cerita. Internal travel is mostly by rail. So kebanyakannya pergerakan transportation dalam North Korea ni adalah menggunakan kereta api. Dia orang tak ada flight antara bandar, tak ada.
Okay. And then tourism di North Korea, entry to North Korea is extremely limited. So tak ramai orang boleh masuk ke North Korea sebab dia negara yang sangat tertutup, and by invitation only. So siapa masuk secara menceroboh, saya boleh guarantee lah dia tak akan keluar balik. Okay, sebab memang North Korea ni dia sangat sensitif terhadap orang luar. And then in 1990s, North Korea average about 125 visitors a year. Ada juga pengunjung datang ke North Korea ni, selalunya yang ramainya adalah South Korean. Yang paling ramai datang sebab dia orang ada adik-beradik yang tinggal di North Korea. Tu je yang paling ramai datang daripada South Korea. Dan juga American lah. American ni macam biasalah, dia ada urusan politik dan juga ketenteraan di North Korea. Okay, next kita tengok Macau. Alright, Macau ni dia sebuah tempat yang orang kata untuk hiburan. Yes, sebab Macau ni dia lebih macam Las Vegas di sebelah Asia. Macau, capital dia adalah Macau. Kalau kau tengok dalam peta, Macau ni sebenarnya sebuah pulau. Dia ada 3 buah area lah, section. Dan dia ada pulau Taipa dengan pulau Kloe. Macau terletak di atas ni lah. Dia bercantum dengan China. Okay, kat situ. Tapi yang bawah ni tak. Dia ada pulau, 2 pulau lah. Okay, saiz sangat kecil, 6 square miles. Dan Macau ni dia ada special administration region. Dia dikawal oleh macam dia punya government sendirilah. Dia macam wilayah yang tersendiri. Okay? Dia bukan duduk bawah China, dia bukan duduk bawah mana-mana negara. Dia negara yang tersendirilah. And the currency is Pataka, and language is Cantonese and Portuguese. Portuguese, kenapa Portuguese? Sebab dia pernah dijajah oleh orang Portugis. Alright? And the population is 0.4 million, around 400,000. So tak ramai lah. Okay, so Macau ni is a small punya country sebenarnya. Okay? And then physical currency, Macau is located at the southern coast of China at the mouth of the Pearl River. Sebenarnya kedudukan Macau ni sebenarnya di muara Sungai Mutiara. Itu salah sebuah sungai yang terkenal di China lah. And it consists of municipality of Macau situated on the narrow peninsula and Taipa and Keloloin. So Keloloin ni dia pulau lah dengan Taipa ni. And then tourism characteristic, Macau is the oldest European settlement in the Far East. Dulu Macau ni tempat orang daripada Eropah untuk berehat di Asia. Setelah dia orang berlayar jauh kan, Macau ni adalah tempat dia orang berhenti. Dan dia ada reputation for gambling and nightlife. Ni yang menyebabkan Macau terkenal. Dia bagaikan Las Vegas di sebelah Asia. Most visitor has a very short stay and usually excursion from Hong Kong. Dan selalunya yang ramai datang ke Macau ni tak lama, dia sehari 2, sebab dia tarikan dia adalah tarikan buatan manusia. Macam genting. Samalah, Macau ni macam genting, tapi bezanya Macau ni sangat besar. Dia tak macam saya genting. Genting kecil je kan. Macau ni sebuah negara. Dan kat situ semua aktiviti dia adalah gambling dan nightlife. Okay. Transportation Macau ni is served by Macau International Airport. Dia ada flight international pergi ke Macau terus. Dan juga dia ada ferry daripada Macau pergi ke Hong Kong, Zhuhai dan juga Shenzhen. Dan juga ada border crossing checkpoint at Zhuhai Macau border. So dia ada sempadan checkpoint lah dekat belah atas tadi, dekat belah Macau tadi, yang mana dia boleh ada sepadan gateway untuk korang lalu ikut situ lah, kalau daripada Hong Kong dan juga daripada China. And then in Macau there are numerous taxi and lots of inexpensive public bus routes. Okay, dia ada bus dan dia ada taxi, and there's also an amazing frequent free hotel bus network that links the transportation points with the hotel. So juga ada bus-bus yang percuma korang boleh naik daripada hotel lah kalau korang nak pergi bersia-sia. Okay. So tourist destination attraction yang first adalah Senado Square. Senado Square gambar bawah ni lah. Dia adalah dataran yang mana ramai orang suka ambil gambar lah, sebab dia ada seni bina Portugis di situ. And then ruins of Church of St. Paul. Church of St. Paul ni sebenarnya gereja lah dia nama gereja dia sama dengan gereja yang berada di Melaka, St. Paul, sebab dia Portugis. Dia pun pernah dijajah oleh Portugis. Melaka pun pernah dijajah dengan Portugis. And then Macau Tower Macau Tower ni salah satu tarikan utama iaitu menara lah. Korang boleh naik menara ni dan tengok keseluruhan Macau lah. Okay. Alright, so saya stop kat sini dulu untuk part 3. So China dan juga Mongolia, kita akan masuk pada part 4, iaitu part terakhir dalam chapter 1 The Asia ni. Alright, so kita stop kat sini dulu for part 3. So kita jumpa di part 4 nanti. Okay, terima kasih.